Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini nama saya Muzakir Muhammad. Yang kecil tu anak saya, Abid Zikir Muhammad. Saya merupakan CEO pada Abid Zikir Training and Consultancy dan juga merupakan founder untuk program OMM, Online Marketing Mastery. Okey, dalam video tutorial kali ini, saya akan terangkan kepada anda tentang real dropship. Kenapa saya panggil sebagai real dropship? Kerana pada hujung video ini anda akan dapati betapa senangnya untuk anda jual 100 produk dalam satu masa. Okey, dalam video ini kita akan bahaskan tentang apa itu dropship, konsep dropship, apakah kelebihan dropship dan bagaimana kita nak dapatkan produk untuk kita jual secara dropship. Dan juga kita akan bahaskan bagaimana kaedah untuk kita memasarkan produk kita itu. Okey, sebelum kita mulakan perbahasan tentang dropship, mari saya bawa anda dengan fakta yang dikeluarkan oleh Pusat IT Malaysia tentang demografi pengguna internet di Malaysia. Okey, yang pertama, pengguna internet Malaysia meluangkan hampir 20 jam seminggu di internet. Terusnya, 62 penduduk Malaysia menggunakan internet. Terdapat 17.7 juta pengguna internet di Malaysia. Okey, kebanyakan pengguna internet menghabiskan masa. Yang pertama ialah di Facebook dan yang kedua di Google. Mengikut fakta juga, pengguna internet di Malaysia melihat laman sosial iaitu seperti Facebook, Twitter, Instagram adalah sebanyak 14 bilion kali setiap bulan. Dan daripada seramai 30 juta rakyat Malaysia, 7 juta pengguna adalah pengguna telefon pintar dan internet mudah alih di Malaysia. Okey, ini fakta yang paling menarik kerana kita akan dapati betapa besarnya dunia bisnes online ini. Kerana 65% pengguna internet Malaysia pernah melakukan pembelian secara online. Dan terdapat 13 juta pengguna Facebook di Malaysia. Jadi kita akan cakap apa itu dropship. Untuk kita faham, jadi kita kena faham apa itu konsep dropship. Okey, secara mudahnya daripada gambar ni saya ambil daripada Ocean to You. Kita tengok pada rajah yang pertama. Rajah pertama itu anda sebagai penjual, kita panggil sebagai reseller. Jadi anda akan dapatkan maklumat daripada yang bawah tu, daripada dropshipper tu, daripada supplier atau kita panggil juga sebagai supplier. Anda akan dapatkan maklumat seperti gambar, harga dan jenis produk itulah. Maklumat produk, contoh kalau baju anda dapat dia dibuat dari apa, adakah ia boleh dibasuh, itu sekian-sekian lah. Kemudian anda akan dapat harga yang berbeza daripada harga retail. Okey, sebagai contoh, anda dapat satu jenis katakan permainan Pikachu. Anda dapat harga retail ialah RM80. Kemudian supplier bagi anda RM60. Jadi anda akan pasarkan produk itu dengan harga RM80. Okey, kemudian pada rajah kedua, customer melihat gambar dan maklumat semua yang anda telah paparkan di secara online. Tak kira lah di media sosial ataupun mungkin di website sendiri. Jadi customer ni pun berminat dengan apa yang dia tengok tu. Jadi dia pun berkenan, dia pun beli. Jadi dia akan bayar pada anda dengan harga RM80. Okey, bila dia bayar RM80, anda sebagai reseller pula, anda memang tak ada stok di tangan. Secara konsep ni memang sebagai kalau kita buat dropshipping ni, kita memang tak ada stok di tangan. Jadi langkah seterusnya, apabila buyer dah bayar kepada anda RM80, anda bayar pula kepada supplier RM60. Jadi selisih harga antara customer dengan bayar pada anda bayar balik kepada supplier ialah RM80 tolak RM60. Jadi selisih harga ialah RM20. Jadi itulah keuntungan anda. Menarik bukan? Jadi apabila anda dah bayar pada supplier, anda masukkan maklumat yang telah diberikan oleh pembeli tadi, nama dia, alamat dia, sekian. Jadi supplier yang akan bungkus dan post kepada customer. Jadi kerja anda sebagai dropshipper ni hanyalah
sebagai, atau kita panggil sebagai reseller. Reseller ni ialah anda hanya memasarkan produk di kedai online anda ataupun di sebarang media sosial yang anda miliki. Ia memang simple. Okey, anda tanpa anda perlu pegang stok pun. Okey, itu secara ringkas ni konsep dropshipping. Okey, seterusnya apakah kelebihan dropship? Okey, yang pertama, tanpa modal besar. Okey. Oh, saya tersilap yang ujung tanpa modal besar bisnes. Sebenarnya tanpa modal besar. Dropship boleh dijalankan walaupun tanpa mengeluarkan modal yang besar ataupun tanpa apa-apa modal. Dalam tutorial ini saya akan tunjukkan kepada anda, anda akan ambil produk itu tanpa membayar 1 sen pun. Okey, sebab kadang-kadang ada kalau kita nak buat dropship, sesetengah supplier ni dia akan kenakan yuran. Okey. Jadi saya akan tunjuk pada hujung video tutorial ni, anda boleh dapat satu produk ni memang tip top. Anda ada ribuan produk di dalam website tu, anda boleh ambil harga secara direct, tanpa perlu bayar yuran pendaftaran ke apa. Okey. Seterusnya, penjual boleh menjual produk secara online melalui media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram atau website peribadi, blog atau melalui aplikasi Messenger pada smartphone. Okey, anda baca seterusnya. Okey. Sebenarnya ia sangat praktikal. Sebagai seorang dropshipper, kita tidak perlu bersusah payah dalam memikirkan proses penyimpanan stok, packaging dan pembungkusan barang dan proses pengiriman barang kepada pembeli. Kerana semua proses tersebut adalah di bawah tanggungjawab supplier. Seperti yang saya terangkan pada slide sebelum ni, itulah yang saya maksudkan, di mana apabila anda bayar kepada supplier, supplier akan uruskan selebihnya. Kerja anda hanya pasarkan, kemudian terima wang pada harga retail dan anda bayar pula kepada supplier pada harga dropship. Okey, seterusnya anda boleh bekerja dari rumah. Bisnes dropship boleh dibuat dari rumah atau di mana-mana sahaja asalkan mempunyai line internet dan juga gadget seperti notebook, tablet atau smartphone. Hubungan dengan pihak supplier atau pelanggan tetap berjalan dengan baik secara online seperti melalui email, chatting aplikasi messenger dan media sosial. Seterusnya, berbanding dengan bisnes konvensional, di sini anda tiada kos operasi. Tidak seperti bisnes konvensional yang memerlukan pembiayaan kos operasi yang cukup besar, bisnes dropship boleh dijalankan dengan kos operasi yang sangat minima ataupun langsung tanpa kos operasi. Kos operasi untuk perniagaan konvensional biasanya adalah merangkumi kos gaji pekerja, bil api dan air serta sewa tapak atau kedai. Sedangkan bisnes dropship kita hanya mengeluarkan kos yang sangat kecil, iaitu kos talian internet. Yang kelima, kelebihannya ialah tiada risiko. Seorang dropshipper tidak akan menanggung kerugian sekiranya barang tidak laku dijual. Ini kerana dropshipper hanya bertindak sebagai orang tengah antara pembeli dan supplier. Dan jika tiada pembeli, bermakna tiada risiko kerugian yang perlu ditanggung. Okey, seterusnya kita akan bahaskan di manakah nak dapatkan produk. Okey, seterusnya kita nak cari mana kita nak dapatkan produk. Ada berbagai cara untuk kita dapatkan produk untuk kita dropship. Pertama, kita boleh cari di Facebook. Contohnya kita cari, kita search agent dropship. Klik agent dropship, anda akan dapati ada pelbagai tawaran untuk jadi dropship. Kalau tengok ini, dia kata ejen-ejen diperlukan, siapa kata Seri Rumah tak boleh berjaya, bla bla bla. Lepas tu dia kata bla 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 bla, hubungi Kak Awin. Okey, itu contoh. Lepas tu kita tengok yang lain. Wikili pun ada, borong Malaysia, runcit borong, bla bla bla. Okey, jika jom jadi ejen dropship kita, WhatsApp, bla 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 bla. Itu antara salah satu cara untuk kita nak dapatkan produk yang kita pasarkan. Okey. Yang seterusnya, kita boleh pergi ke contoh kita pergi ke lelong. Katakan ini website lelong ni antara online store yang terbesar di Malaysia lah. Jadi katakanlah kita nak jual barang Pikachu. Maaflah sebab saya ada anak kecil yang baru setahun lebih, jadi dia mainan ni antara perkara yang saya selalu beli. Jadi katakanlah yang ni lah Momo Genki, inilah store dia. Jadi katalah kita klik Momo Genki.
Jadi kita kata cuba kita tengok inilah bahagian web kira apa ni, interface untuk dia punya kedai merchant adalah dalam dia punya dalam lelong ni. Kata kita klik bahagian contact us. Okey, anda mungkin kalau katalah kita yang macam ni, anda nak contact dia, kata nak jadi agent dropship dia, anda boleh email dia kat sini, cari email. Okey, macam ni dia tak buka secara apa ni personal, dia tak alu-alu kan dropshipper. Jadi mungkin kita boleh cari satu lagi merchant, ada kedai online dalam ni. Mungkin ada satu yang saya suka kat dalam ni, iBestseller nama dia. Okay, iBestseller. Jadi ni merchant dia, iBestseller. Dia ni banyak jual macam ni lah, pakaian. So, ada camping, ada bag. Jadi memang banyak produk yang dia ada. Kalau kita klik contact us dia kat sini, dia kata, "Hi, we are the wholesaler in online platform. Our product is high quality with low price, blah blah blah. So just buy blah blah blah, blah blah blah. We are also welcome reseller or dropshipper to contact us to get more details from us." Jadi caranya anda boleh email admin iBestseller ni, di email dia ni, ataupun anda boleh direct WhatsApp dia, kata anda nak jadi dropshipper untuk produk dia. Okey, lepas tu anda boleh deal lah dengan dia. Satu lagi saya nak terangkan konsep dropship ni, anda tak boleh contohnya anda ambil contoh 58 ni harga asal, contohnya kita tengok ni kan. Okey, contoh harga 58 299, terus anda direct letak, ada pasarkan, katalah anda nak makan RM12, jadi anda letak RM70, anda tu ambil gambar ni semua bla bla bla, kita dah pasang kan. Lepas tu ada orang order, anda dah dapat RM12 lah, kata anda bayar kat dia ni RM28. Dia akan jadi masalah apabila produk tu sampai kepada pengguna, pembeli, sebab anda tak deal apa-apa dengan iBestseller ni. Dia biasa dia akan hantar resit tau. Resit tu dia harga yang sama apa yang dipapar di website ni tau. Jadi dia akan jadi masalah. Itu jadi kreativiti anda akan tercalah, orang akan kata anda ni penipu. Jadi cara yang saya tunjuk ni memang cara yang paling betul lah untuk anda, macam mana anda nak jadi dropshipper yang betul lah. Okay. So anda kena deal dulu dengan store-store online ni tau tak? Sebab dia akan jadi masalah kalau bab-bab tu. Sebab nampak anda menipu. Okay. Seterusnya, selain daripada lelong.com.my ni, yang paling power sekali, dan kebanyakan orang pun buat dropship. Saya nak buka rahsia dah kepada anda. Kebanyakan orang dalam Malaysia ni, dia buat dropship, dia ambil daripada website ni tau, Kumuten ni. Okay. Jadi anda register dulu. Okay, saya masuk saya punya ID je. Okay. Jadi katalah masuk dalam anda klik bahagian produk ni, anda akan dapati ada banyak gila produk, dan dia dah bagi siap-siap harga dropship price pada anda. Okay, nampak? Sebenarnya anda boleh juga nak tambah sikit. Maksudnya dia letak dropship price tu, maksudnya inilah harga yang anda kena bayar pada dia. Jadi kalau kat sini kita tengok ni harga RM51, RM51.90, mungkin anda boleh jual RM41.90. Jadi anda boleh untung RM10. Dia bukan tu saja, dia banyak kategori. Anda boleh pilih pelbagai kategori kat sini. Jadi anda boleh nak jual, anda boleh, maksudnya anda boleh spesifikkan anda nak jual jenis produk berdasarkan kategori apa. Kalau nak jual fashion, ada health and beauty, accessories. Ini adalah antara yang paling top lah dan cara paling mudah. Dari sinilah kita boleh ambil beratus-ratus produk dan kita pasarkan. Okay, seterusnya setelah kita dah faham konsep dropship, kita dah tahu mana kita nak dapat produk. Ini yang paling penting, di mana cara kita nak memasarkan produk. Ada pelbagai cara, saya akan terangkan satu persatu selepas ini. Okay? Cara kita nak pasarkan produk, mungkin yang pertama, biasanya ramai orang akan jual di Facebook. Jadi caranya macam biasalah, kita letak type kat sini, check latest product by me, contoh
lepas tu letak gambar bla bla, lepas tu post. Kawan-kawan yang ada dalam list pun akan tengok. Okey. Cara kedua mungkin dengan buat page, create page, lepas tu invite orang suruh datang tengok page, buat FB ad bla bla bla, sekian sama dekat konsep ni. Ataupun juga boleh dengan Instagram atau apa saja bla bla bla. Instagram ke, Twitter ke. Tapi dia akan jadi satu masalah apabila anda cuba macam pasarkan produk yang banyak lah. Contoh kalau anda ada 100 produk, penat tau sebenarnya kita nak update satu persatu sebanyak satu produk dengan gambar semua. Lepas tu belum tentu semua, masalah dalam media sosial lah, belum tentu semua orang dapat tengok tau apa yang kita jual. Jadi cara sebenarnya, secara seterusnya yang paling menarik ialah kita kena buat macam cara menarik untuk kita pasarkan. Biasanya ialah kita ada online store kita sendiri. Okay. Kalau kita nak buat online store kita sendiri, contoh kalau kita pergi ke lelong.com.my, kalau kita login lah, saya tak ada dalam ni, saya tak register lagi. Anda boleh register. Bila anda register nanti, anda boleh, katakan tadi kan saya kata ambil produk di Kumuten. Ramai sebenarnya buat benda ni tau. Mungkin anda je yang tak tahu lagi. Contoh Kumuten ni, nampak My Store ni, dia boleh link kan dengan Join 11 Street Today. Boleh link kepada 11 Street ataupun boleh link kepada Lelong. Okay, cara anda nak tengok tu, saya akan anda pergi ke YouTube. Dalam ni dia akan ajar macam mana anda nak link. Anda tag Kumuten Asia. Channel ni dia akan cerita satu persatu macam mana nak linkkan barang-barang dropship tadi ke online store dia, seperti 11 Street ataupun ke ke Lelong. Jadi maknanya anda akan ada satu kedai online anda akan dimecan dalam ni ataupun dalam 11 Street. Tapi apabila anda buat macam ni, dia ada satu masalah lagi tau. Contohnya, saya nak cari tudung, katalah. Dia akan jadi, anda ada jadi persaingan tau. Yang keluar ni, contoh ni view ni lah 19 tau. Jadi orang akan tengok satu-satu, mana yang appear dulu tu, dia akan chance untuk di close lebih tinggi lah. Betul tak? Setuju tak? Okay, itu masalahnya kalau kita buka online store macam ni. Okay, Pak. Okay. Lepas tu cara yang paling efektif sebenarnya untuk kita buat satu online store, kedai online yang efektif, biasanya kita kena buka kita punya sendiri punya website tau. Contohnya saya buat ni, ketika saya rekod satu tutorial ni untuk saya guide orang buat kedai online, saya pakai domain web saya Dr. Nina Rehana ni. Jadi saya buka sendiri dia satu domain atas nama dia sambil saya rekod saya punya tutorial ni. Kalau anda tengok kat sini, bila saya letak semua produk-produk ni, dia akan lebih nampak profesional tau. Sebab anda punya website sendiri. Lepas tu di sini anda boleh capture orang punya email. Contohnya pelanggan datang. Lepas tu contoh saya masuk email saya kan. Jadi saya website ni dia akan dapat saya punya email tau. Jadi setiap kali ada offer ke apa-apa, dia boleh direct contact tau. Mana kalau kita berjual melalui media sosial, kita akan ada masalah bila kita pasarkan. Kita kena selalu jawab WhatsApp, kadang kita kena selalu jawab Telegram. Soalan yang kadang-kadang yang macam ada warna ni tak? Ada warna tu tak? Boleh tak tunjuk lebih jelas bla bla bla. Contoh, okey, kata bagilah contoh. Kalau contoh saya pasarkan satu tudung, saya kena 10 kali gambar saya kena upload ke dalam media sosial. Dan post saya tu belum tentu rakan-rakan lain dapat tengok. Sebab mengikut fakta 5% daripada post kita, 5%
setiap kali kita post satu-satu perkara ke dalam Facebook kita, hanya 5% friend kita je yang akan nampak kita punya post tau. Lagi satu, kalau dalam Facebook, post yang paling terdekat yang biasa akan keluar dulu tau. Nampak? Yang belakang-belakang tu dah tak kenal lah. Katalah anda post pagi ni, hanya 5% sahabat anda boleh tengok anda punya post hari ni, anda jual ni bla bla bla. Mana kalau anda kata anda ada 1000 sahabat di Facebook, 5% daripada 1000 ialah berapa? 50 orang. Maknanya hanya 50 orang yang dapat tengok anda punya post. Tu pun kalau dia buka, dia rajin scroll down bla bla bla, baru dia dapat tengok. Berbanding dengan anda ada satu website ni, bila anda ada, dia lebih senang tau. Anda kawan-kawan yang dah tengok, dia boleh share, dia boleh share di Facebook, dia boleh share di Twitter, dia boleh share ke WhatsApp, semua dia boleh. Lepas tu contoh kalau dia nak tengok pun satu persatu, dia boleh tengok terus gambaran. Contoh ni warna macam ni macam ni, warna biru, warna purple. Itu antara kelebihan kita nak buat website lah. Lepas tu ada satu, bila kita nak dapat order, bila orang order contoh kan, saya choose satu lah contoh ya. Okay. Jadi add to cart, view cart. Orang akan terus tahu harga dia perlu bayar RM30. Siap kita boleh letak calculate dia punya shipping tau. Shipping RM7. Contoh dari Terengganu jadi RM7. Katalah kalau dia dari Sabah, dari Sarawak, update total tengok, dia akan jadi RM10. Faham tak? Jadi contoh saya proceed to check out kan. Jadi dia akan bayar. Contoh saya buat kat sini lah. Ini kelebihan lah kalau kita pasang menggunakan website. Okay, dia pun boleh ada pilihan dia nak direct bank transfer ke apa kan. Bila dia kata saya pembeli, saya place order, saya terus dapat cara saya nak macam mana saya nak buat payment. Contoh kalau Maybank, back in kat sini bla bla bla. Tengok, bila tadi saya dah place order, saya akan dapat satu macam invoice tau kat sini. Macam order saya 126, saya nak bla bla. Macam mana saya billing saya maknanya penjual tu dah dapat maklumat saya. Jadi saya kena buat payment semua. Lepas tu saya berurusan lah. Biasanya bila saya dah hantar nombor ni semua, orang tu boleh contact saya lah. Saya dah hantar, saya dah bagi nombor telefon semua. Itu bagi contoh sebagai seorang kata pembeli. Contoh kalau anda adalah seorang penjual ni, tadi kan contoh saya dah order kat saya punya website kan. Jadi katalah saya masuk, kita tengok ada dapat order tak. Secara automatik tengok, anda akan dapati tengok new customer order. Saya dapat terus dalam email saya tu. Baru saya tak perlu pening-pening nak uruskan stok. Sebab salah satu bisnes, kenapa kita buat bisnes ialah kita nak kurangkan kita nak tambah pendapatan, tapi pada masa sama kita nak lebih quality time dengan family. Jadi apabila kita ada website sendiri, banyak masa kita dapat jimat kan. Contoh kita tak perlu sangat nak balas email, melainkan email ataupun WhatsApp, melainkan bertanyakan perkara-perkara tertentu sahaja. Berbanding kalau kita jual di media sosial, setiap masa nak kena jawab WhatsApp sekian ada ni, tak ada tu, tak ni. Jadi kurang-kurangnya dengan ada website sendiri ni, kita jimatkan banyak masa lah. Okay, bila kita dah dapat contohnya email ni, jadi saya pun bolehlah proses order yang saya dapat tu. Okay, memang TikTok lah kalau kita ada website sendiri.
Sampai sini saja video tutorial kita kali ini. Dan insyaAllah saya akan update dari satu semasa ke masa. Saya akan terangkan kepada anda pelbagai jenis cara untuk promosi iklan ataupun macam mana nak dapatkan produk-produk yang terbaik dan bagaimana anda nak kembangkan perniagaan anda. Okey, jadi saya minta anda sebagai tanda anda, jika anda dapati bahawa video ini bermanfaat, saya minta anda like pada video ni. Jika anda ingin sahabat, rakan, saudara anda di Facebook dapat ilmu yang sama ini, saya harap anda akan share video ini. Dan sebagai tanda sokongan pula, saya ingin anda like page kami. Okey. Sekian, terima kasih. InsyaAllah kita akan jumpa dalam video tutorial yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kerana sudi mendengar celoteh saya dari awal hingga akhir. Semoga video ini dapat memberi manfaat kepada anda dan dapat memberi satu gambaran kepada anda bahawa menjual 100 produk itu tidak mustahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.